kurang 11 orang. Ada 11 orang. So diharapnya dapatlah continue untuk malam besok, Sabtu malam dan Ahad malam dan seterusnya. Untuk kita menimba ilmu, untuk kita sharekan apa yang kita ada, untuk kita bagi tahu apa peluang-peluang yang kita ada dalam PKS ni. Okey, so far clear Okey, so agenda kita malam ni, yang pertamanya kita akan ada satu sesi pengenalan. Maklumlah kita dalam ni baru lagi. Saya tengok dalam official agent WhatsApp group tu ada lebih kurang 35 orang ke 36 orang. So mungkin ada yang dah berkenalan dan mungkin juga ada yang belum lagi mengenali masing-masing. So proses ni kita akan lebih orang kata mengenali diri masing-masing dari segi nama, di mana tinggal, pekerjaan. So adalah dia punya item-item yang kita akan minta you all perkenalkan. So yang selepas tu kita akan masuk ke dalam goal setting. So goal setting ni apa kita punya arah tuju. Apa yang kita nak set untuk orang kata tahun ni ataupun tahun depan. So kemudian kita akan masuk ke agenda yang ketiga iaitu attitude. Bagaimana kita nak bina sikap kita ni tadi. Kemudian kita akan masuk ke success formula. So apa yang formula untuk orang-orang yang berjaya ni kita akan cuba sampaikan. Yang kelima golden rules. So ini orang kata kita punya pegangan, kita punya prinsip di dalam PKS. Dan yang terakhir sekali, kalau ada soal jawab selepas tu kita akan cuba menjawab soalan-soalan yang timbul daripada kalian semua. Okey, di sini kita akan masuk mula sekali bab pengenalan. So kat sini saya minta masing-masing dalam ni ada lebih kurang 11 orang ni untuk kita perkenalan diri kita. Kat sini kita boleh nampak apa yang kita perlu sampaikan, apa kita perlu perkenalkan. Di situ kita ada nama, alamat, pekerjaan, hobi, umur dan harapan kita bersama PKS dan apa perkara yang diimpikan tapi belum tercapai. So, saya harap tuan-tuan boleh clear nampak kita punya slide malam ni. Dan kita boleh sharekan seorang demi seorang insyaAllah. So, siapa yang rasanya volunteer untuk mulakan dulu? Saya nak minta volunteer dulu, boleh tak? Ada yang nak volunteer untuk sesi suara kenal ni untuk memulakan kita punya pengenalan pada malam ni? InsyaAllah. Yasir Arafat daripada Sarawak Benam. Ya Tuan Yasir Arafat. Silakan Tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Arafat bin Haji Aswad. Beralamat di Lot 297, Kampung Kemboja, Jalan Kemboja, Kampung Batu 2 Sepintas, Sabak Bernam, Selangor. Pekerjaan dua pekerjaan, berniaga dan bertani. Hobi, dah tua-tua ni tak ada hobi. Main musikal tak ada. Jadi rasanya ride lah. Kita jalan-jalan lah, naik motor. Umur 46 tahun. Harapan bersama PKS boleh jadi sebahagian daripada sumber pendapatan kerana kita tak ada bekerja tetap, kita nak cari pekerjaan yang santai tapi memberi hasil lah insyaAllah. Perkara yang diimpi tapi belum tercapai, memiliki sebuah motosikal berkuasa tinggi. Lesen dah ada, motor tak ada. Wallahualam. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Yasir Arafat. InsyaAllah memiliki orang kata apa tadi? Motor berkuasa tinggi kan? InsyaAllah ya. Tuan. Saya pun berimpikan benda yang sama juga. So nanti kita boleh ride sama-sama insyaAllah. Okey. Terima kasih Tuan Yasir Arafat. Nama yang memang orang kata terkenal seluruh dunia. Okey, so kita pergi kepada volunteer yang kedua. InsyaAllah seminit seorang je lebih kurang. Tak lama pun. Ada yang nak volunteer? Jangan malu-malu kat sini. Kita malam ni orang kata sesi kita santai-santai je.
Tak ada orang kata nak heavy sangat. Yang penting apa yang kita nak sampaikan you all boleh dapat kan. So tak payah malu-malu kat sini. Kita semua satu family dalam ni. InsyaAllah. Saya rasa saya tak nak petik siapa-siapa. Saya nak bilang volunteer je. Tapi jangan lama sangat volunteer dia. Nanti pukul 10.30, pukul 11 kita tak habis-habis lagi. Ada? Jangan malu-malu. Nampaknya tak ada ni. Ke saya kena petik ni. Okey, apa kata kita start dengan Tuan Sofian. Boleh Tuan Sofian? Assalamualaikum. Dengar tak suara? Okey, silakan Tuan Sofian. Boleh nampak kat kita punya skrin kan? Apa yang perlu kita share kan? Nampak. Nama saya Muhammad Sofian bin Muhammad Jafri. Saya tinggal di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Pekerjaan saya sebagai seorang petani. Hobi saya tak ada yang hobi yang tetap. Macam-macam hobi. Saya berumur 29 tahun. Harapan saya bersama PKS ni harap dapat buat income tambahan lah. Kemudian tu perkara yang belum tercapai inilah nak pergi umrah ni tak tercapai lagi ni. Nak pergi umrah insyaAllah. Itu je. Okey, terima kasih Tuan Sofian. Sama-sama insyaAllah. InsyaAllah impian tu Allah makbulkan. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada saya nampak kat sini dia tulis Mat je. Siapa Cik Mat? Tuan Mat. Saya. Boleh Tuan Mat? Dengar suara saya. Dengar Tuan. Kalau boleh buka kamera Tuan, kita nak tengok muka yang handsome tu. Saya dekat office sekarang ni. Oh, dekat office. Boleh sikit je. Jadi kita boleh kenal sikit. Okey. Nama saya Abu Talib Ramli, tapi orang panggil Mat saja. Alamat di clear tak saya? Tinggal di mana Tuan? Okey, pekerjaan saya sebagai saya berasal dari Pulau Pinang. Sekarang di Pulau Pinang. Okay, kerana hobi tak ada yang umur 50. Harapan bersama PKS untuk mencari pendapatan ekstra lah. Ni perkara yang tersangkut sikit lah Tuan. Belum tercapai, nilai tak apa ke? Dia punya ni slow. Okey tak? Agak tersangkut-sangkut sikit. Tadi nama tadi saya dengar orang panggil Mat je. Tahun. Harapan untuk mencari income extra tadi kan? Ya. Asal daripada mana Tuan tadi? Di mana sekarang ni? Sekarang saya ada di Pulau Pinang. Oh, di Pulau Pinang. Okey Tuan, insyaAllah. Okey, terima kasih. Walaupun line tu agak sangkut-sangkut, tapi kita dapatlah juga maklumatnya. So baru saya tahu hari ni kita ada kita datang daripada satu Malaysia ni hari ni. So, kita ada kat Batu Pahat tadi, kita ada Pulau Pinang, kita ada orang Sabak berenam. So tak tahu lagi lepas ni ada orang mana pula. So kita pergi ke next peserta. Encik Azman kita boleh? Boleh. Salam. Nama saya
Azman Mak Sarip dari Kajang. Pekerjaan sekarang ni real estate negotiator, kerja rumah. Hobi ya. Apa yang suka buat Umur sekarang, tuan? sekarang apa? Aduh, saya pun tak tahulah. Coba apa. Umur 46 tahun. Harapan sama PKS kalau boleh nak dapat duit extra. Lepas tu perkara yang diimpikan yang belum tercapai. Saya nak settlekan semua hutang saya. Okey, itu je. Okey, terima kasih Tuan Azman. InsyaAllah impian tu nak settlekan hutang tu akan InsyaAllah. tercapai. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa lagi yang belum? Encik Didi and friend kita. Dia nama dia memang glamour sikit ni. Saya pun kena ingat balik nama sebenar dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh buka Dengar gambar, suara Tuan? ya? Suara Dengar dengar, suara tapi ya? gambar tak nampak. Saya punya apa nama? Saya punya komputer tak ada kamera. Oh, tak ada kamera. Okey, Tuan. Ini pakai mikrofon tu, pakai apa yang apa nama dia? Yang pakai kat handphone, apa nama handphone benda yang melekat ke telinga tu, apa nama dia? Earphone. 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 Okeylah. Jadi nama Apa saya boleh, Ahmad. Tuan? Saya kenalkan diri ya. Boleh Tuan. Suara clear ya. Clear, Alhamdulillah. Okey, minta maaf ya semua ya. Saya tak dapat nak tunjuk kamera. Kamera memang tak ada. Memang tak ada. Nak buat macam mana kan? Boleh. Okey, minta maaf ya. Okey, nama saya Ahmad Syauqi. Lepas tu saya tinggal dekat Kelang. Alamat saya kat Kelang Kelang nak pergi pelabuhan tu. Kat sana lah, jalan nak pergi pelabuhan Kelang tu. Saya punya pekerjaan saya kulit batak ke. Gaji pun rendah sikit lah. Boleh lah 1,200 macam tu lah. Nak tambah income sikit lah. Hobi saya entahlah. Nak kata hobi ni umur pun dah tua kan. Tak tahu nak kata hobi. Tengok orang buat kerja, kita buat kerja. Orang tidur, kita tidur. Orang pergi santai, kita pergi santai. Entahlah. Kita ikut orang lah. Okey, lepas tu umur pun dah 40 lebih lah. 42 kan. Harapan saya bersama PKS ni dapat tingkatkan lah income pendapatan lah kan. Income pendapatan nama dia kan. Betul Tuan. Okey, tu lah dapat pendapatan sikit-sikit nak bantu keluarga, okey, bantu diri sendiri. Okey, lepas tu perkara yang belum tercapai lagi, nak kumpul duit nak pergi haji ya. InsyaAllah Tuan. Nak kumpul duit nak pergi haji. Tadi tengok dekat dekat Facebook tadi, tabung haji dia dah senaraikan berapa banyak duit perlukan untuk pergi haji. Okey. Itulah. Tengok berpindah mata lah nak kumpul duit tu kan. Itulah jadi nak pergi haji kena kumpul duit lah. Duit kita pun kadang-kadang duit itulah simpan, itulah kita nak pakai balik. Simpan korek balik, jadi itulah. Jadi sama-samalah kita doa kat diri kita, kawan-kawan semua dapat kumpul lah duit tunai impian semua lah. Ada yang dah pergi haji ke kat sini? Saya belum lagi, tapi ada yang dah pergi. Alhamdulillah. Kawasan kita dah pergi lah. Belum lagi. InsyaAllah. Sama-sama lah insyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Syauqi. Okey, seterusnya kita pergi lagi untuk sesi pengenalan ni. Apa lagi ya? Tuan Abdullah. InsyaAllah boleh Tuan Abdullah.
Tuan Abdullah boleh dengar saya ke? Okey, Tuan Abdullah, saya nampak mesej yang masuk ni. So, boleh perkenalkan diri Tuan dengan kawan-kawan kita ada yang dalam ni. Boleh dengar Tuan, boleh dengar. Tak boleh dengar, tak boleh dengar. Unmute kan dia Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah boleh dengar. Dengar ya. Okey, baik. Nama saya Muhammad Abdullah bin Muhammad. Alamat saya tinggal di Kampung Sekati Mane, Terengganu. Dengar tak? Dengar Tuan. Okey, baik. Pekerjaan saya bekerja sebagai designer. Hobi saya minat melancong lah. Melancong, berenang, macam-macam. Umur baru 36 tahun. Harapan saya bersama PKS ni, saya harap nak cari pendapatan sampingan lah, pendapatan lebih sikit. Perkara yang diimpi tapi belum tercapai, saya nak miliki rumah sendirilah. Sejak kecil duduk rumah sewa je. Itu saja. Saya tak ada saya tak ada kamera ni, saya guna PC. Oh, tak boleh on kamera Tak ada kamera PC saya tak ada kamera. Okey, insya-Allah akan datang mungkin kita boleh nampak muka balik. Okey, baik-baik. Maaf Okay, terima kasih Tuan. Okey. Seterusnya pada Puan Nazuha. Puan Nazuha boleh? Saya start. Boleh Puan. Okey, nama saya Nazuha, tinggal di Bangi. Pekerjaan buat bisnes percetakan buku. Hobi membaca, umur 30. Harapan bersama BKS nak cari duit tepi lah. Perkara yang diimpi tapi belum tercapai, travel. Itu sajalah. Okey, terima kasih Puan. So, alhamdulillah kita dapat dengar dah daripada kepada semua peserta pada malam ni. So mungkin you all pun tak tahu siapa di belakang tabir PKS. So mungkin kita boleh perkenalkan di belakang tabir PKS setakat ni. Mungkin Tuan Daniel boleh share sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi nama saya Muhammad Daniel bin Zainal. Alamat dan sekarang ni menetap di Bandar Baru Bangi. Jadi sekarang bekerja sepenuh masa dengan PKS lah. Okay. Dan hobi, kalau daripada sudut sukan, berminat bermain badminton lah. Okay. Sekarang berumur 33 tahun. Harapan bersama PKS adalah sama-sama dapat kita merealisasikan impian kita bersama lah. Okay. Ramainya ada kat sini mempunyai impian yang berbeza. Jadi kita harap harapan semua orang yang tadi masing-masing ada sebut harapan bersama PKS kita dapat sama-sama realisasikan insyaAllah. Dan akhir sekali perkara yang diimpi tapi belum tercapai mungkin sama macam Cik Mat ke Cik Didi tadi. Maksudnya nak bawa kalau boleh bukan diri saja, family untuk menunaikan ibadah haji lah insyaAllah dalam masa terdekat. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Daniel. Okay, seterusnya kita perkenalkan juga pada Ustaz Fauzan. Tadi di belakang tabir PKS. Boleh Ustaz Fauzan?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Mudah-mudahan pada malam ni semakin sihat, semakin kuat, semakin bersemangat. Jangan putus asa dengan segala ujian kerana setiap ujian itu tanda di depan anda akan ada satu kejayaan. Janji Allah, orang yang diberikan ujian pasti ada jalan. Yang penting bertakwa dan Allah pasti berikan jalan pelepasan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat bersama dengan pemborong komputer Selangor, PKS, dan mudah-mudahan tuan-tuan semua terus bersemangat. Saya perkenalkan diri, saya nama Muhammad Fauzan bin Mazlan, dan orang panggil saya Ustaz Fauzan. Tapi tuan-tuan kalau dekat Rawang, dekat Selayang ni orang dah panggil Ustaz Laptop. Tuan-tuan, dan saya macam tuan-tuan juga, umur pun lebih kurang tuan-tuan dah masuk 4 series dan saya masih banyak lagi cita-cita yang belum tercapai dan saya juga bersama dengan tuan-tuan insya-Allah untuk sama-sama kita jadikan pemborong komputer Selangor ini sebagai tempat untuk kita merealisasikan apa yang kita impikan. Jadi tuan-tuan, kita terus berjuang, okey? Sebab bukan semua orang yang terpilih untuk jadi kaya, bukan semua orang yang terpilih untuk berjaya berhadapan dengan segala ujian. Maka yang terpilih, yang paling kuat, yang paling semangat, yang terus berusaha sahaja yang terpilih. Jadi tuan-tuan, walaupun tuan-tuan berada di Terengganu, di Johor, berada di Sabak Bernam, di Kelang, tuan-tuan, itu bukan menandakan tuan-tuan jauh, tapi jauhlah kita dengan PKS, tidak. Tapi tuan-tuan kena sentiasa keep in touch kerana tuan-tuan, rezeki itu sedekat sedetik. Dekat dia sedetik. Kan? Tapi kadang-kadang walaupun sedetik, dia tak akan dapat kalau kita tak berusaha. Jadi terima kasih kepada semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan, selama kita di PKS, saya insya-Allah akan bersama dengan tuan-tuan semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ingat tadi nak bagi ceramah tadi. Okey, so akhir sekali saya lah selaku moderator pada malam ni untuk kenalkan diri saya. So saya bersama-sama Tuan Daniel dengan Ustaz Fauzan tadi, kita belakang tabir ada seorang lagi kita punya partner, Encik Wan tak dapat hadir bersama-sama kita pada malam ni. So nama saya Muhammad Irwan bin Muhammad Asmui. So saya sekarang menetap di Bandar Baru Baru juga. So pekerjaan saya sekarang ni bersama dengan PKS lah. So hobi setakat ni saya macam Tuan Yasir Arafat tadi kan. Kita suka bawa motor. Dah tua-tua pun nak bawa motor. So umur saya sekarang ni 43 tahun. So harapan bersama PKS supaya saya dapat bersama-sama dengan ejen-ejen dalam PKS ni untuk bersama-sama menjana pendapatan. Sebab saya nampak tadi ramai yang datang ke sini tak lain tak bukan untuk jana pendapatan, untuk buat side income. So insya-Allah kita sama-sama dekat sini kita cuba guide tuan-tuan dan puan-puan semua untuk dapat merealisasikan tuan-tuan. Okey, perkara yang diimpikan tapi belum tercapai. Okey, daripada dulu lagi saya memang impikan nak ke Mekah. Macam tuan-tuan juga. Tapi belum tercapai lagi, belum dapat lagi tiket, belum dapat lagi lesen daripada Allah. So insya-Allah kita sama doa untuk dapat sama-sama ke sana. Okey, selepas pengenalan ni kita akan ada goal setting. So saya akan paskan floor ni pada Ustaz Fauzan untuk share kasih idea pada tuan-tuan pada malam ni insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Irwan. Saya untuk makluman tuan-tuan bila masuk training bisnes ni, saya nak memilih untuk suara saya lebih aktif, lebih kuat. Tak nak slow-slow sebab takut tuan-tuan semua pandang bisnes kita bukan bisnes yang serius. So, saya nak minta tuan-tuan, kalau betul tuan-tuan nak apa yang tuan-tuan impikan yang belum lagi tercapai, saya yakin tuan-tuan belum lagi bagi tahu apa sebenarnya tuan-tuan nak. Dan sampai masa nanti tuan-tuan akan kongsi dengan saya, dengan Cik Irwan, dengan Cik Daniel, bahawa apa sebenarnya tuan-tuan nak capai. So kalau tuan-tuan hanya sekadar bagi tahu pada kami tadi benda yang hanya sekadar simple-simple, maka tuan-tuan ketahuilah itulah tuan-tuan akan dapat. Tapi kalau tuan-tuan meletakkan cita-cita besar,
maka tuan-tuan kena tahu bila kita letakkan point apa objek yang kita nak sampai itu besar, maka cara kita pergi pun cara lagak sebagai seorang yang besar. Maka saya nak pada tuan-tuan pada hari ini, tolong tulis dekat chat tuan-tuan semua. Apa sebenarnya perkara yang tuan-tuan impikan tapi belum lagi tercapai. Saya nak minta tuan-tuan tolong tulis. Seorang tulis 3 benda yang belum dia capai, dia impi tapi belum tercapai. 3 tuan-tuan, tolong tulis dekat chat. Tolong tulis dekat chat. Apa saja, jangan malu. Tuan-tuan, jangan malu. Tuan-tuan, saya ulang balik. Kita malu, rezeki tak datang kat kita. Tolong tulis tuan-tuan. Ada orang dia malu nak berniaga, dia malu nak bercakap, dia malu nak ni tuan-tuan. Okey, Encik Sofian, terima kasih Encik Sofian. Encik Sofian orang pertama, terbebas hutang. So apa lagi? Saya nak tuan-tuan tolong tulis. Jangan malu. Kalau tak tuan-tuan, tuan-tuan sebenarnya belum sampai lagi tahap untuk berniaga. So, saya minta tuan-tuan tolong tulis. Tuan-tuan. Okey, rumah, kereta, lansai hutang. Okey, Encik Sofian pergi Mekah. Okey, lagi. Ramai lagi tak tulis ni. Ramai lagi tak tulis ni. Saya pun tak tahu nak start macam mana. Kalau tuan-tuan tak boleh. Oh, terbaik Encik Abdullah. Money freedom. Itu benda besar tu. Dia panggil kita ada duit yang passive income. Kita duduk tapi duit dapat. Terbaik. Itu kita nak. Rumah haji. Cantik. Okey. Encik Didi Emfran. Saya lupa nama enciknya. Bebas hutang. Bantu orang lain nak pergi haji. Encik Yasir nak beli motor BMW. Allahu Akbar. Puan Azhar. Saya doakan insya-Allah nak cukup duit untuk rawatan pemulihan strok mak. Subhanallah. Hebat, hebat, hebat. Hebat, hebat, hebat. Subhanallah. Terima kasih tuan-tuan. Ini yang saya nak. Ya Encik Arafat, kita nak buat rumah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini yang saya nak tuan-tuan. Bila tuan-tuan menulis apa yang tuan-tuan impikan tetapi belum lagi tercapai, menandakan bahawa tuan-tuan telah meletakkan satu benda besar yang tuan-tuan nak capai. So, dia bukan tengok apa yang kita buat, tapi dia tengok apa yang kita nak capai. Daripada apa kita capai itulah baru kita tengok cara kerja kita macam mana. Ada orang tuan-tuan, dia tak nak bersungguh-sungguh. Dia tak tahu benda apa nak capai. Maka padanlah cara kerja dia pun biasa-biasa. Tapi kalau kita buat benda yang besar, macam Puan Nazwa tadi, nak cumpul duit, kalau boleh nak rawat mak, nak bagi mak sihat balik, Encik Yasir tadi nak boleh buat rumah, nak pergi umrah, nak pergi haji, kalau boleh nak beli motor besar, kesemua tu tuan-tuan, insya-Allah taala dengan tuan-tuan meletakkan impian itu, maka cara kita bekerja pun lain macam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, saya nak letakkan dalam mentaliti kita bahawa apabila tuan-tuan bersama dengan PKS, maka kita jangan fikir kita nak semata-mata nak bisnes. Yes, saya bagi tahu pada tuan-tuan bahawa dengan PKS masa tuan-tuan masuk BOP hari Selasa lepas, bahawa dekat PKS kita kena tahu bahawa kita tuan-tuan sangat mudah untuk berbisnes. Tuan-tuan hanya duduk dekat rumah, tuan-tuan tak perlu ada modal yang besar, tuan-tuan tak perlu ada store, tuan-tuan tak perlu untuk sampai tahap nak kena pakai modal. Tuan-tuan hanya sekadar sebarkan WhatsApp, sebarkan link supaya orang boleh tengok dan kat situ tuan-tuan hanya engage ataupun dengan customer, hanya sekadar itu tuan-tuan boleh dapat commission tuan-tuan. So, nak dapat ke arah itu, tuan-tuan kena letak dalam mentaliti bahawa ia pun perlu kita bagi training. So, saya nak minta pada tuan-tuan, petanda kepada tuan-tuan adalah ejen yang sangat hebat, yang sangat memberi kesan besar kepada PKS, ialah tuan-tuan menghadiri training yang kita buat. NAT 1, NAT 2, NAT 3 yang kita adakan 1 jam saja. Okey tuan-tuan, secara pantas. Kita teruskan tuan-tuan. Sekarang saya nak minta tuan-tuan semua tulis. Sekarang kita ada tolak BOD. Kita ada tuan-tuan lebih kurang dalam 9 orang. 9, 10, 11, 12. Okey tuan-tuan, 9 orang. So saya nak minta setiap 9 orang ni tolong tuliskan. Tolong tuliskan tuan-tuan
satu sebab kenapa tuan-tuan nak jadi ejen PKS. Tuan-tuan, saya tak nak tuan-tuan jawab nak tambah income. Nak tambah income tuan-tuan kerja lain pun boleh. Tapi saya nak minta tuan-tuan, kenapa tuan-tuan nak jadi ejen PKS? Tolong tulis satu tuan-tuan. Tolong pilih satu yang betul-betul menandakan bahawa itulah mentaliti tuan-tuan. Tolong tulis tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan nak jadi ejen PKS? Tolong tulis dekat chat. Senang jual. Okey, betul. Terima kasih pada Puan Azwa. Saya nak tahu orang lain pula. Yang lain. Kenapa tuan-tuan nak jadi ejen PKS? Senang kerja. Duduk rumah je. Okey, betul? Okey. Yang lain. Kita ada 7 orang lagi. Semua kena tulis. Saya suka dengan barang komputer. Terima kasih Cik Mat. Terima kasih orang Terengganu. Yang lain. Cik Yasir, nak sampaikan maklumat kepada orang yang kurang mampu beli laptop murah untuk anak-anak yang baru pergi belajar kat IPT. Terbaik. Okey Cik Mat, minta maaf Cik Mat dari Pening. Minta maaf Cik Mat. Okey. Siapa lagi? Sistem jualan terbaik. Okey Cik Azman, boleh. Mudah. Okey. Kerana mudah, adanya sistem boleh digunakan untuk memasarkan komputer dan laptop. Pakai laptop pun boleh, pakai phone pun boleh. Okey. Senang, part time untuk student. Okey Gan, cantik. Bantu pelajar. Okey. Saya tak pasti ada lagi yang tulis ke tak. Minta maaf tuan-tuan. Tapi saya minta tuan-tuan sekarang. Kalau tuan-tuan dah kata tuan-tuan nak jadi ejen, kenapa sebab tu? Baik, sekarang bila tuan-tuan kata tuan-tuan nak bantu orang. Tuan-tuan kata tuan-tuan bisnes ni mudah, duduk kat rumah je. Sekarang saya nak minta tuan-tuan tolong tuliskan pada saya berapa target income yang tuan-tuan nak capai. Kan? Bukan hanya dengan PKS, tapi total lah. Tuan-tuan rasa-rasa Disember 2021 ni, so Disember ni 31 Disember, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak dapat income berapa? Saya boleh dengan logo Golden Race. Daniel, tutup handphone. Tutup mic. Okey. Saya nak minta tuan-tuan, okey Encik Azman, dia dah target dah. Encik Azman target 10K. DDM Prime target 35K. Terbaik. Wow. Okey, Adi target 10K. Encik Yasir target 5K. Target 5K. Sofian target 5K. Puan Azwa 5K. Siapa lagi? Encik Mat tak tulis lagi ni. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encik Mat 5K. 8. Ada seorang lagi. 1K sebulan untuk permulaan. Gan 3K. Terbaik tuan-tuan. Terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan target income. Encik Abdullah kata paling kurang 4K. Terbaik tuan-tuan semua. Saya nak Encik Daniel tolong buka mikrofon dan bagi tepukan sikit pada semua ejen-ejen semangat kita. Okey. Tahniah. InsyaAllah anda boleh lakukan. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Sekarang tuan-tuan telah letakkan target income tuan-tuan. Sekarang saya nak minta pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah letakkan target income yang tuan-tuan letak, 5K, 4K, 35K, tuan-tuan. Sekarang saya nak minta tuan-tuan, okey, saya tak pasti adakah income tu total terus sebab tuan-tuan mungkin ada bisnes lain, total income. So saya nak minta tuan-tuan tolong tuliskan, okey, Daniel, next kita punya slide. Okey, saya nak minta tuan-tuan tolong ambil satu kertas. Saya nakkan tadi Daniel minta semua kena keluarkan kertas.
saya nak minta tuan-tuan tolong keluarkan kertas sekarang. Dan saya nak minta tuan-tuan tolong tulis. Okey. Tolong tulis seperti apa yang dalam slide. Saya pasti dapatkan komisen dari PKS. Tuan-tuan, bukan Januari ni, Disember 2020 dah lewat dah ni. Daniel, tukar Daniel. Disember 2021. 3 bulan. Ya, Januari 2022. Bukan 2020. Okey. Saya pasti dapatkan komisen dari PKS, RM. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tolong tuliskan berapa target komisen yang tuan-tuan tulis. Saya nak minta tuan-tuan tulis besar. Tuan-tuan tolong tulis besar dekat kertas A4 tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan. Saya nak tengok. Dan sila tuan-tuan tulis saya pasti dapatkan komisen dari PKS RM berapa menjelang Januari 2022. So 3 bulan ni tuan-tuan target sampai Januari 2022 berapa tuan-tuan nak dapat komisen daripada PKS. Tuan-tuan, sekarang saya nak minta tuan-tuan tolong yang ni saya tak nak tuan-tuan tulis. Apa barang tulis tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tolong tunjuk. Tolong tunjuk tuan-tuan. Saya nak minta tuan-tuan tolong tunjuk. Okey. Sekarang saya nak tengok seorang-seorang. Encik Yasir, tolong tunjuk Encik Yasir kertas tu. Semua kawan-kawan nak tengok. Yang tak dapat tengok, tak apa, dia boleh tulis. Encik Adi, dah siap tulis dah? Belum lagi? Lama ni. Okey, Encik Azman, tolong tunjuk Encik Azman. Mana kertas Encik Azman yang tulis tu? Oh, mana tengok tu? Saya pasti apa dia? Saya pasti dapatkan komisen dari PKS RM 5K menjelang Januari 22. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa Encik Azman. Okey. Saya nak minta mana yang lagi. Siapa lagi yang nak tunjuk? Encik Yasir, tolong tunjuk Encik Yasir. Nampak sikit depan kamera Encik Yasir, tak nampak ni? Kena besar sikit Encik Yasir. Tak nampak, kena depan sikit. Dia ke bawah belakang sangat. Okey, Cik Adi, depan sikit Cik Adi. Okey, saya pasti akan dapatkan komisen dari PKS. Berapa tu? 10K. Terbaik Encik Adi. Terbaik, 10K. Encik Yasir berapa K tu? Dia kamera tu dia kena beli laptop baru nampak gayanya. Tapi terang dah. Okey. Baik, tuan-tuan. Saya tengok ada yang dah tulis. Ada yang tulis Encik DDM Fine tulis bahawa komisen PKS 35K. Subhanallah. Ini memang dahsyat ni kerja ni. Encik Am dia kata saya pastikan dapat komisen sebanyak 1000. Oh, ini dia kira tawaduk sikit. Okey, 1000 menjelang Januari 2022. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak, kenapa saya minta tuan-tuan tulis? Sebab setiap cita-cita tak akan tercapai tuan-tuan kalau tuan-tuan tak tulis. Tuan-tuan, setiap cita-cita tuan-tuan kalau dia hanya sekadar berlalu dekat otak saja tuan-tuan, dia sembang kari namanya tuan-tuan. Dia panggil sembang kari dia panggil sembang kari Bangla tuan-tuan. Okey. So orang Bangla pun tuan-tuan dah jual laptop untuk makluman tuan-tuan semua. Okey, Bangladesh, Pakistan, tuan-tuan mereka menjuarai jualan laptop dan komputer refurbish di negara kita tuan-tuan. Kita pelik tuan-tuan. Orang Bangla, Pakistan tuan-tuan, mereka tak ada apa-apa tuan-tuan pun boleh kaya-gaya dekat negara kita tuan-tuan. Tiba-tiba kita tuan-tuan menumpang dalam negara kita. Maka tuan-tuan kita tak boleh benarkan benda ni terus berlaku. So tuan-tuan, maka PKS kita mesti bangkit dan kita mesti membantu semua orang di setiap peringkat untuk sama-sama bangkit balik untuk mengayakan kehidupan mereka. So saya nak minta pada tuan-tuan semua dengan ikhlas, dengan seikhlas hati dan sejujur hati. Saya nak minta tuan-tuan semua selepas ini tolong tampal cita-cita yang tuan-tuan tulis tadi tu. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tulis, kalau tuan-tuan tak tampal,
tuan-tuan minta maaf. Saya berani yakin tuan-tuan bahawa tuan-tuan pasti takkan berjaya. Tuan-tuan pasti takkan berjaya. So saya nak tuan-tuan tolong tulis cita-cita tuan-tuan tadi and then tolong tampal dekat tempat yang tuan-tuan selalu duduk, tempat yang tuan-tuan selalu tengok. Saya nak tuan-tuan setiap hari tuan-tuan mesti tengok benda tadi dan menyebabkan tuan-tuan sentiasa bermotivasi untuk melakukan kerja-kerja apa yang tuan-tuan impikan supaya ia tercapai. Baik, tuan-tuan, semua clear kat situ? Okey, sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua kita terus kepada slide berikutnya tuan-tuan. Baik. Okey Daniel, kita masuk terus slide-nya terus ya Daniel. Tuan-tuan, dalam mentaliti orang Melayu tuan-tuan, berniaga, tadi saya sebut pada tuan-tuan, kalau kita nak berjaya, kita tak boleh slow-slow. Kalau kita nak berjaya, kita mesti letakkan sesuatu yang besar dekat depan kita. Kalau kita nak berjaya, jangan hanya sekadar bermain dekat otak, tapi dia mesti ditulis dan dia mesti dilihat selalu. Maka saya nak minta tuan-tuan, tolong kalau tuan-tuan betul-betul apa yang tuan-tuan impikan itu, tolong tuan-tuan tampalkan. Saya mesti pasti dan mendapat komisen dari PKS berapa RM menjelang Januari 2022, maka tuan-tuan mesti tampal dekat tempat yang tuan-tuan selalu lihat. Baik, saya teruskan kepada mentaliti orang Malaysia, orang Melayu bila berniaga. Pertama tuan-tuan, orang Melayu bila berniaga, tuan-tuan, orang Melayu ni dia nak cepat kaya. Dia takut rugi, tuan-tuan, dia nak cepat kaya. Maka tuan-tuan dan sekalian, mentaliti dia tuan-tuan, dia tak berani untuk baiki diri dia. Maka tuan-tuan kena tahu, 10 orang berniaga dekat Malaysia, 9 lingkup tuan-tuan. Kenapa 9 lingkup? Sebab mereka cepat putus asa. Dia orang berniaga apa pun tuan-tuan, tiba-tiba tak adalah orang nak beli, tak adalah orang layan, orang cakap dia lebih-lebih, dia terus lemah semangat tuan-tuan. Maka tuan-tuan dan sekalian, itu mentaliti orang berniaga. Mentaliti orang Melayu berniaga, dia kalah dengan orang cakap. Dia kalah dengan rugi. Dia kalah dengan orang kata kat dia. Maka tuan-tuan kena letakkan mentaliti ini, jangan takut untuk berniaga, jangan takut untuk rugi, jangan takut bila orang cakap kat kita. Yang kedua, orang Melayu tuan-tuan kalau berniaga, dia mentaliti dia fikir kena modal besar. Tuan-tuan, kajian menyebut, saya sebut pada tuan-tuan, kajian menyebut orang yang baru nak berniaga jangan ada modal besar lebih daripada RM2,000. Jangan ada modal besar lebih daripada RM2,000. So kalau tuan-tuan baru nak berniaga, tuan-tuan nak berniaga kecil-kecilan, tuan-tuan barulah nak duduk rumah, maka tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan memulakan perniagaan tuan-tuan dengan cara yang paling baik, iaitu dengan PKS. Tuan-tuan hanya mengeluarkan modal RM50, itu pun kalau tuan-tuan dapat dari referral agent, cari agent lain, maka tuan-tuan akan dapat balik tuan-tuan punya yuran sebagai yuran pengurusan yang wajib tuan-tuan bayar kepada kami. Itu tuan-tuan, berniaga tak perlu pun modal besar sebenarnya tuan-tuan, tapi itulah mentaliti orang Melayu. Yang ketiga tuan-tuan, orang Melayu belum lagi Dina. Okey, orang Melayu berniaga dia kena ada produk. Tuan-tuan tak perlu juga. Tak perlu tuan-tuan. Ramai saja yang berniaga, tuan-tuan tak ada produk. Tuan-tuan itu orang dah super millionaire tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu risau sampai masa tuan-tuan akan ada produk sendiri. Jangan risau tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan memang ada bisnes lain, tuan-tuan ada kerja lain, tuan-tuan ada buat benda lain, tuan-tuan memang tak boleh nak keluar daripada rumah, maka tuan-tuan, kami di PKS menyediakan produk yang memudahkan tuan-tuan untuk menambahkan income tuan-tuan. Malah tuan-tuan boleh lebih daripada apa yang sepatutnya. Dan yang keempat tuan-tuan, mentaliti orang berniaga, orang Melayu ni, dia berniaga, dia nak cepat kaya. Tuan-tuan, ini tolong tuan-tuan mentaliti. Betul kita nak kaya, tapi jangan kena faham, kaya tuan-tuan melalui proses. Tak boleh hari ni masuk PKS, esok terus dapat RM50,000. Tak boleh tuan-tuan. Dia melalui proses-proses bertatih. Insya-Allah tuan-tuan akan mencapai apa yang sepatutnya. Baik. Terus tuan-tuan. Sekarang saya nak minta tuan-tuan. Okey tuan-tuan dan sekalian. Saya nak minta tuan-tuan tolong ambil kertas baru. Tolong ambil kertas yang baru tuan-tuan. Dah semua tuan-tuan? Kalau dah tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan dengan jujur.
Kalau tuan-tuan betul tuan-tuan nak mendapat apa yang tuan-tuan impikan, tuan-tuan impi lagi belum tercapai, saya nak tuan-tuan tolong tulis apa yang saya minta tuan-tuan. Saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. Tolong tulis kalimah ni tuan-tuan. Saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tolong tuliskan 5 sikap tuan-tuan. Yang tuan-tuan perlu jadi, tuan-tuan perlu janji inilah sikap baru saya kalau saya nak berjaya, kalau saya nak dapat komisen yang saya target daripada PKS. So tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan tolong tuliskan 5 perkara tuan-tuan yang tuan-tuan perlu ubah sikap tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tolong tulis. Okey tuan-tuan. Dah tuan-tuan? Okey. Kalau boleh saya nak minta tuan-tuan tolong tulis dekat chat sekali. Tolong tulis dekat chat sekali. 5 sikap tuan-tuan. Saya akan berjaya, saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. So saya nak minta tuan-tuan tolong tulis dengan jujur. 5 perkara yang tuan-tuan kenal diri tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tuan-tuan punya perangai. Maka tuan-tuan tahu kalau aku nak berjaya, aku kena berubah. So apa 5 sikap yang tuan-tuan nak berubah? Saya nak minta tuan-tuan tulis dekat chat sekarang. Tuan-tuan. Okey. Subhanallah. Terima kasih Cik Didi and Frank. Rajin, mesti amanah, usaha, mesti berdoa selalu, tawakal. Terbaik. Terbaik, 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 terbaik. Orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Okey, saya tunggu. Jangan risau tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan adalah merupakan ejen yang paling terbaik yang ada di PKS. Itu sebab kenapa tuan-tuan kami adakan NAT, New Agent Training. Supaya kami nak bantu tuan-tuan. Okey, kita saling ingat mengingat, kita saling bantu-membantu. Sebab kerana apa? Kekayaan ini bukan hak kita. Kekayaan ini adalah hak kita semua. Hak kita bersama tuan-tuan. Itu sebab kenapa kita perlukan ejen yang betul-betul berkualiti. Kalau betul tuan-tuan nak mencapai apa yang tuan-tuan nak, yang masih lagi belum tercapai, maka saya nak minta tuan-tuan tolong tulis. Saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. So tuan-tuan, apabila tuan-tuan bersama dengan PKS, saya nak tahu apa 5 sikap baru tuan-tuan. Untuk tuan-tuan mampu untuk mendapat komisen yang selayaknya yang tuan-tuan target untuk dari PKS. So tuan-tuan minta tolong tulis sekarang tuan-tuan. Tolong tulis sekarang. Saya masih lagi tak nampak lagi ni tuan-tuan. Oh, Cik Azman, terbaik Cik Azman. Tak bertangguh, rajin, usaha lebih, committed, tak putus asa. Encik Abdullah, saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. Optimis, istiqamah, rajin, tabah, sentiasa update diri. Terbaik, terbaik. Gan, okey. Rajin, disiplin, disiplin kali kedua, disiplin kali 3 kali. Support antara satu sama lain. Terbaik, terbaik, terbaik. Oh, lain macam dia punya disiplin dia. Okey. Keempat, Adi Arif. Konsisten. Bersabar. Belajar ilmu baru. Rajin lebih dari biasa. Committed. Wow, 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 wow. Saya tak nampak lagi Puan Nuziha. Ha, belum lagi ni. Okey. Encik Azman. Encik Azman dah ke belum? Okey, Encik Sofian. Okey. Ha, mana lagi? Mana lagi? Cik Sofian, terbaik. Rajin usaha, sentiasa positif. Belajar cari ilmu, konsisten, disiplin. Wow, terbaik. Okey, Puan Nazuha. Puan Nazuha ni tulis bersegera. Ha, 1. Baru 1. Wow, wow, wow. Hebat, 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 hebat. Okey, tuan-tuan, saya sebenarnya kalau masa kita panjang, saya nak tengok semua. Saya nak tengok semua tuan-tuan. Sebab saya nak sebut pada tuan-tuan,
kalau kita betul-betul nak jadi ejen yang layak, maka tuan-tuan memang kita mesti kena ada sikap yang baru tuan-tuan. Okey? Encik Yasir, pertama menguasai penggunaan laptop. Tak malu nak tulis sesuatu di Facebook. Wow. Belajar, tak malu boleh tak tulis. Maksudnya jangan malu nak promosi. Okey, jangan malu nak jual laptop. Yang ketiga belajar. Yang keempat bersemangat. Yang kelima tak malas. Puan Azura tadi pertama bersegera. Yang kedua konsisten. Yang ketiga punctual. Yang keempat serius. Yang kelima fokus. Cik Am, saya pasti berjaya dengan 5 sikap baru saya. Tak mengeluh dan merungut bila tak ada sale. Tak bertangguh, fast action. Rajin buat marketing. Fokus buat satu persatu. Jangan selalu duduk dalam comfort zone. Encik Mat, rajin usaha. Sentiasa positif, belajar cari ilmu, konsisten, disiplin, tak malas. Wow, wow, subhanallah tuan-tuan. Saya nak minta Encik Irwan. Encik Irwan, tolong bagi tepukan pada semua ejen-ejen kita, Encik Irwan. Oh, subhanallah. Tahniah. Baik, sekarang tuan-tuan mata sekalian. Saya sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, kalau saya sebenarnya tak sabar, kan Cik Irwan, kita tak sabar nak cerita pada ejen-ejen kita ni tentang kita punya NAT2. Supaya diorang tahu tentang bagaimana career development ataupun kami namakan di PKS Career Path ataupun perjalanan career tuan-tuan apabila tuan-tuan berada di PKS. Okey tuan-tuan, cuma pada malam ni kami tak akan cerita lagi berkaitan dengan career development. Kalau tuan-tuan jadi ejen, so macam mana career development tuan-tuan berada di PKS walaupun tuan-tuan hanya sekadar ejen. Saya akan kongsikan dan insya-Allah kami akan kongsikan pada tuan-tuan pada NAT2 pada esok. Baik tuan-tuan, sekarang saya minta kita teruskan, ada lagi 2 slide lagi tuan-tuan. So saya nak minta kepada Cik Wan, sambung balik Cik Wan, success formula. Silakan Cik Wan. Okey, terima kasih Ustaz Wazan. Bersemangat sekali. Saya harap semangat itu dapat mengalir kepada tuan-tuan yang ada pada malam ni insya-Allah. Terus seterusnya masa pun mencuri kita, tapi saya akan cuba selesaikan kita punya perkongsian pada malam ini, kita punya new agent training malam ini secepat yang mungkin. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang juga kepada Tuan Am dan Tuan Adi Arif Sarmin. Tapi Tuan Am ni saya tak tahu siapa ni. Kalau boleh Tuan Am tekskan nama tadi, sebab apa Tuan Am dan Tuan Adi tadi terlepas sesi ta'aruf kita, sesi perkenalan kita pada malam ni. Okey, seterusnya setelah tuan-tuan tadi tulis sebagaimana yang Ustaz minta tadi, tulis income berapa yang nak, dan saya percaya kat sini semua yang datang nak tambah income, nak merealisasikan impian masing-masing, tapi semua tu bergantung pada attitude kita. So kalau kita dapat ubah attitude kita tadi yang macam tuan-tuan tulis tadi, insya-Allah kita akan dapat ubah sesuatu yang baru untuk diri kita pada masa akan datang. Okey, so seterusnya pada sukses formula. Apa yang kita pandang pada sukses formula ni? Bagaimana formula untuk orang berjaya ni? So kalau kita tengok berbagai-bagai formula yang ada, yang kita boleh dengar, yang kita boleh lihat, macam mana orang berjaya ni buat. Tapi apa yang orang berjaya ni buat, apa yang diorang fokuskan adalah pertama sekali pada knowledge diorang. So kalau kita tengok dekat slide ni ada formula CASH. CASH ni bermaksud apa? K tu untuk knowledge, A untuk attitude, S untuk skill dan H untuk habit. So daripada sinilah kita boleh upgrade kita punya nilai diri ni tadi untuk kita membina, kita untuk mencapai impian kita tadi, untuk menjadi seorang yang berjaya, untuk dapat income yang tadi saya tengok tadi paling tinggi 35,000. So tak ada yang mustahil kat sini. Tak ada siapa yang orang kata boleh menafikan je. Sebab apa, ini impian kita. So tapi impian ni perlu dicapai, paling penting kita betulkan kita punya attitude kat sini. So paling penting kita upgrade ataupun kita ubah sikap kita kat sini. Sebab apa, kalau kita tengok kat sini saya tak dapat nak tunjukkan kita punya graf tadi. Kalau kita ada knowledge yang tinggi pun, kalau kita ada skill yang tinggi tapi attitude kita tak ubah, attitude kita teruk, attitude kita buruk, maknanya kita tak boleh membina satu habit sebagai seorang yang berjaya. So kat sini
Dengan cash ni tadi, bila kita betulkan knowledge kita betulkan skill kita, dan paling tinggi sekali kalau kita tengok kalau kita, siapa yang pernah dengar benda ni, 90% untuk orang berjaya ni dia membetulkan attitude. So 5% pada knowledge, 5% daripada skill saja. So seterusnya bila kita betulkan attitude kita tadi, kita akan membentukkan satu habit orang berjaya. So mentaliti orang yang berjaya ni perlu ada apa kalau kita tengok kat sini. Jadi orang yang pertama dan istimewa. Macam mana kita nak jadi orang yang pertama? So sentiasa update status-status, orang kata contoh kata produk-produk yang kita ada ni, kita menjadi orang yang pertama mengupdate kita punya status. So jangan takut rejection. So rejection ni biasa untuk orang yang menjual, untuk orang yang buat sales, rejection ni adalah perkara biasa. Tapi apa yang saya pernah belajar, bila kita dapat salah satu rejection ni, kita ambil 3 SW. Some will, some won't, so what? Next. Ada orang yang nak, ada orang yang tak nak. So apa lagi kita tunggu? Kita pergi pada orang yang nak. Kita pergi kepada orang yang seterusnya. So kemudian mentaliti yang kita nak bina untuk menjadi berjaya ni, sabar dengan cabaran dan jangan kalah. So cabaran tu akan ada berada di mana-mana saja. Dengan apa saja yang kita buat, cabaran tu pasti akan ada. Ujian tu pasti akan ada. Tapi kena ingat berapa banyak nikmat yang Allah bagi kat kita berbanding dengan ujian tadi. So kita kena sabar dan kita jangan kalah dengan ujian. Yang keempatnya, percaya dengan janji Tuhan. Percaya dengan rezeki Tuhan. Kalau Tuhan kata yang biasa kita dengar apa? Rezeki itu tak salah alamat. Tapi perlu ada satu attitude, perlu ada satu formula, perlu ada satu mentality yang kita perlu bentuk untuk menjadi seorang yang berjaya. So formula kat sini kita gunakan kebanyakan untuk sales kita gunakan formula 10-3-1. So setiap 10 orang yang kita jumpa tu pasti akan 3 yang akan dengar. Maknanya 7 lagi reject, maknanya 70% tu reject. Yang akan ambil yang kita, yang akan beli yang kita pasti akan ada 1. Itu insya-Allah. So benda ni mula-mula dulu saya pun tak percaya juga. Tapi setelah kita buat benda ni baru kita tahu. Range dia tak lari, nisbah dia tak lari. Mungkin 11-12 kita jumpa, kita approach orang. Contoh kata kita dalam PKS ni, kita iklankan pasal komputer kan. 10-11 orang kita share kan, 2 atau 3 orang akan dengar. 2 atau 3 orang akan bertanya. Dan 1 insya-Allah akan close. So kat situlah kita kena percaya janji Tuhan tadi. Okay. So kalau kita boleh tengok lagi slide yang seterusnya sebagai contoh, macam mana kita nak nak formulakan dia. Contoh tadi 10 orang, 10-3-1 tadi. 10 posting customer, 3 akan jadi prospek kita, 1 insya-Allah akan close. So contoh kalau kita nak 1000 income dengan satu barang yang kita jual, contoh katalah laptop kita jual. Commission yang kita dapat 100. So, untuk dapatkan 1000 ni tadi, kita perlukan 10 orang customer. So macam mana kita nak dapatkan 10 orang customer ni tadi? So kita kena bina posting yang lebih banyak. Kita kena approach lebih banyak lagi. Maknanya kalau untuk dapatkan 10 orang tadi dengan income RM1000 tadi, kita kena approach mungkin 100 orang. So insya-Allah 30 akan dengar dan 10 akan beli yang kita. So benda ni lah yang kita akan gunakan sepanjang sales kita ni. Formula dia macam mana? 10-3-1. 10 orang yang kita post, 3 akan dengar, 1 akan insya-Allah akan dapat. So daripada situ kita akan bina income kita. Kalau macam tadi nak 30,000, macam mana kita dapat 35,000? Mungkin 35,000 tak dapat dalam masa sebulan. Kita boleh dapat dalam masa 3 bulan. So kita akan tengok. Kalau 35,000 tadi, berapa banyak komputer yang kita kena jual? Berapa banyak laptop yang kita kena jual? Berapa banyak produk-produk komputer yang kita perlu jual? So berapa orang pula kita kena approach setiap hari. So kalau kita divide kan benda tu, mungkin satu hari kita perlu approach 3 ke 4 orang. Kalau dapat satu hari close 1, dah RM100. Kalau 30 hari kita dah dapat RM3,000 dekat situ. So far clear tuan-tuan? So ini antara success formula yang kita guna pakai dan ramai orang luar kat sana pun guna pakai. Yang penting kita ubah sikap kita, jadi rajin, ubah sikap kita untuk cuba sesuatu yang baru, ubah sikap kita untuk buat satu schedule baru untuk diri kita, untuk kita postkan kita punya ni. Kita punya iklan-iklan. InsyaAllah iklan-iklan tu semua kita akan provide kan. Tuan-tuan hanya tinggal postkan saja.
So link tuan-tuan pun dah ada link masing-masing. So tinggal share je link tu setiap hari. Okey, seterusnya kita pergi ke misi dan misi PKS. So dalam kurungan we are family. So kita kat sini membawa misi yang kata satu keluarga. Di mana satu keluarga jadi nak merealisasikan impian bersama. Impian yang tuan-tuan cakap tadi daripada awal yang saya dengar tadi kan. Ada yang nak pergi haji, ada yang pergi umrah, ada yang dapat income macam ni, ada yang tolong mak sakit tadi kan. So di sinilah misi dan visi kita di PKS untuk merealisasikan impian bersama, impian tuan-tuan semua. So untuk merealisasikan visi ni kita perlu ada misi. So misi kita dekat sini, kita nak jadi peneraju sistem ejen jualan komputer terpakai di Malaysia. Kalau tuan-tuan rasanya belum pernah siapa lagi dengar yang orang jual laptop, orang jual komputer ada sistem ejen. Kita di PKS ni antara yang pelopor pertama yang merealisasikan sistem ejen dalam penjualan komputer terpakai. So dekat sinilah kita akan guide tuan-tuan. Kita akan cuba bagi semampu yang boleh untuk tuan-tuan merealisasikan impian tuan-tuan masing-masing. So antara yang keduanya misi kita adalah everyone can own computer. Kalau Asia everyone can fly, kita di PKS everyone can own computer. Sebab kita nak ada setiap rumah ada satu komputer. Melalui macam mana? Melalui tuan-tuan lah sebagai ejen kita. Sebab apa? Kita mempunyai sasaran yang besar kepada ejen-ejen ni. Mempunyai orang kata peluang yang banyak untuk ejen-ejen ni. Untuk selain daripada jana pendapatan kat sini, sebagaimana Ustaz Fauzan cakap tadi, kita juga ada career path kat sini. Kita bukan nak bagi tuan-tuan selama-lamanya jadi ejen. Kita nak bina career tuan-tuan kat sini. So yang ketiganya misi kita, easy know, easy buy and easy get. So kalau tuan-tuan yang pernah share link tuan-tuan, cukup senang untuk kita share, betul tak? Dekat siapa-siapa pun kita boleh share. Bila tuan-tuan dah register bersama kami, tuan-tuan akan ada agent code, tuan-tuan akan ada link tuan-tuan sendiri, tuan-tuan boleh share kepada semua. Dan bila kita tengok daripada sistem tu, senang je kita nak tahu apa produk-produk yang kita nak, senang je kita nak dapatkan, dan semuanya orang kata senang untuk dibeli. Yang paling penting kat sini, murah sikit daripada PKS. So inilah visi dan misi PKS yang kita sama-sama dalam ni sebagai satu family untuk merealisasikan impian tuan-tuan semua. Okey, seterusnya saya akan sentuh bab Golden Rules. So Golden Rules ni, inilah kita akan cuba guna pakai sepanjang tuan-tuan bersama dengan kami. Dan Golden Rules ni kita akan baca setiap kali kelas kita ada. Mungkin kelas NAT 1, NAT 2 dan NAT 3 ni hanya sekali je seumur hidup. Tapi akan ada recharge class, recharge training yang kita akan buat seminggu sekali. So dekat sinilah kita akan guna pakai Golden Rules ni. Kita boleh semat dalam hati kita. Kalau bahasa mudahnya, inilah prinsip kita di dalam PKS. Di mana kalau saya boleh baca kat sini, sebagai ejen PKS, saya mesti sentiasa jadi orang yang pertama. Orang yang pertama share. Orang yang pertama menjual. Orang yang pertama apa lagi? Banyak lagi. Maknanya dalam pelbagai sudut kita menjadi orang yang pertama. So terusnya yang kedua, susah senang bersama. Ini kita pegang satu prinsip di mana kita akan susah senang bersama. Kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan boleh bertanya dengan kami ataupun dengan ejen-ejen yang lain. So jangan malu untuk bertanya kat sini. So yang ketiganya, saling ingat mengingati. So ini pun penting dalam Golden Rules kita, dalam prinsip kita, kita saling ingat mengingati. Sebab apa? Kita tak ingat semua. Kadang-kadang kita lupa, betul tak? So dekat sinilah kita saling tegur menegur, saling ingat mengingati supaya kita menjadi lebih terbaik, supaya sikap kita yang buruk tu kita boleh ubah kepada jadi lebih baik. So yang keempatnya, mentaliti sebagai seorang pemimpin. So kita sebagai lelaki kat sini, kebanyakan lelaki kita dah memang lahir sebagai khalifah, sebagai pemimpin. So kita perlu ada juga mentaliti sebagai seorang pemimpin. So yang seterusnya Golden Rules kita ialah berikan sepenuhnya komitmen dan berdisiplin. Ini satu attitude yang sangat-sangat orang kata kuat untuk kita pegang. So saya harap Golden Rules ni boleh masuk dalam hati tuan-tuan, boleh semat dalam hati tuan-tuan. So ia pun bukan boleh guna pakai dalam kita punya bisnes di dalam PKS ni, mungkin juga boleh guna pakai untuk kehidupan seharian tuan-tuan. Terusnya, mesti berfikiran full time mentality and no delay.
Walaupun kat sini ramai yang buat orang kata sebagai part time, tapi mentaliti kita perlu full time. So macam mana mentaliti full time tadi? So macam orang yang kerja full time. So dia bagi komitmen sepenuhnya tadi. Dia inilah ada bisnes dia. Ini adalah bisnes tuan-tuan. So tuan-tuan perlu ada mentaliti full time dan no delay, jangan bertangguh. Yang seterusnya tidak takut rejection. Rejection ni untuk orang yang menjual ni memang tak perlu ada lah. Kalau takut dengan rejection, memang dia tak boleh pergi ke mana. So kita perlu ada perasaan ataupun sikap tidak takut pada rejection. Kalau kita tengok formula sukses formula tadi 10-3-1. 10 orang kita jumpa 7 orang reject. So kalau kita takut dengan reject ni, kita tak akan ke mana lah. So apa yang kita impikan tadi, nak income 5,000, nak income 10,000 tadi, mustahil akan tercapai. So kat sini orang yang buat sales, orang yang buat menjual ni memang tidak takut rejection. Sebagaimana yang saya cakap tadi, bila dengar je rejection ni, some will, some won't, so what next? Daripada yang seterusnya. Yang ke-8, mesti buat kerja sehingga berjaya. Jangan buat separuh jalan tuan-tuan. Kalau buat separuh jalan rugi. So kita tak dapat apa yang kita impikan tadi tak akan tercapai. So kat sinilah antara golden rules yang kita akan baca bersama-sama, mungkin untuk the next class, untuk NAT 2 kita akan baca pada awal kita punya training untuk kita sama-sama pegang benda ni, insya-Allah. Okey. So akhirnya sampai kita ke penghujung new agent training 1 ni tadi. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan kat dalam ni dapat sedikit input yang boleh dibawa untuk jalani kehidupan seharian, menjalani orang kata nak bina income dengan PKS ni. So saya buka kat sini soal jawab kalau ada sebelum kita tutup sesi ni. Boleh buat pertanyaan melalui chat juga. Boleh juga. Assalamualaikum. Soalan saya, macam mana kita nak promosi tu sekarang tu yang kata link daripada kita. Contohnya kita nak bagi dekat kawan, nanti kawan tu dia join, apa yang nak disebut daripada kita. Contohlah yang nilai RM10 satu anu tu kan. Okey, masih. Soalan ni mungkin boleh jawab kot. Mungkin kita boleh kumpul soalan ataupun terus jawab. Terus jawab dulu. Boleh jawab. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Yasir. Berkaitan dengan link tadi, saya rasa Tuan Yasir bertanya berkaitan dengan link untuk pendaftaran ejen, betul? Yang kita nak share pada rakan kita tu. Adakah betul? Ataupun link untuk pembelian barang? Dua-dua pun boleh. Untuk daftaran ejen dan juga untuk macam apa referral agent tu pun kita boleh share. Lepas tu dengan nak jual. Nak jual tu macam mana? Okey, baik. Okey, kat sini benda ni kita akan ajar pada sesi, tak silap kita pada sesi NAT yang ketiga. Kita ada sentuh berkaitan dengan strategi marketing dengan sales. Kat situ kita akan ajar lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan sistem lah. Bagaimana kita nak copy kita punya link affiliate kita dan kita share. Mungkin ada sebahagian ejen kita yang memang setiap dia punya iklan pada copywriting dia memang meletakkan terus link untuk pembelian. Dan ada sebahagian juga di antara kita, ejen kita, yang hanya meletakkan link WhatsApp saja. Jadi apabila masuknya prospek customer WhatsApp kepada WhatsApp kita, kemudian baru kita bagi link untuk pembelian. So benda tu terpulang atas kita nak guna mana satu. Yang penting kita sebagai ejen, kerja kita adalah mewawarkan kepada rakan kita, saudara mara kita pada golongan yang terdekat dahulu, barulah pada prospek-prospek yang luar lah melalui media sosial atau sebagainya untuk mereka bertanya sekurang-kurangnya
bermula dengan mereka bertanya untuk tahu dahulu tentang apa produk yang kita jual. Kemudian barulah mereka, jika mereka berminat, barulah dia punya, orang panggil apa, CTA, call to action tu kan. Barulah mereka boleh tekan link yang ada pada kita tu untuk proses pembelian lah. Dia pada dua-dua lah, sama ada pada produk yang kita nak jual ataupun pada pendaftaran ejen juga. Okey, saya harap menjawab Tuan Yasir ataupun ada yang tak jelas. Boleh. Okey, baik. Seterusnya, jika ada soalan. Maksudnya Encik Essay kan detail sebenarnya link tu sebenarnya tuan-tuan semua dah dapat link affiliate tu. Cuma mungkin masih lagi tak nampak macam mana cara kita nak sebarkan dalam grup, dalam WhatsApp apa semua. So tak apa, jangan risau. Kita akan ada training pada hari Ahad nanti. So hari Jumaat ni NET 1, hari Sabtu NET 2, hari Ahad nanti NET 3. So kita tak nak cerita satu hari tu semua kita nak cerita sebab kita yakin tuan-tuan tak akan mampu faham. So kita buat step by step. So hari ni kita lebih kepada pemahaman selaku seorang ejen dan faham dulu apa peranan tuan-tuan selaku ejen. Okay. Nanti esok kita akan kongsikan kepada tuan-tuan tentang lebih kepada career development. Okay, tuan-tuan mesti nak tahu berapa dapat bonus ejen, kontes berapa. Tuan-tuan mesti nak tahu kalau dapat ejen yang maksudnya dapat banyak dalam tempoh 3 bulan, berapa dapat. So kita kena bagi tahu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Dan kami dekat PKS kita tidak melepaskan tuan-tuan begitu saja. Kami ada benda yang kami nak berkongsi dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan terus bersemangat untuk menjual laptop, menjual barang-barang aksesori komputer yang kita akan war-warkan. Tapi NET ketiga kita akan berkongsi dengan tuan-tuan semua berkaitan dengan strategi marketing dan sales. So tuan-tuan akan diajar bagaimana menggunakan sistem. Tuan-tuan kena faham sistem apa yang kita gunakan. So kita akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan akan tahu macam mana tuan-tuan nak sebarkan nanti daripada affiliate tadi. Kita akan bagi wording dan tuan-tuan sebenarnya di dalam group agent kita akan kongsikan tuan-tuan video, kita akan kongsikan tuan-tuan gambar komputer, gambar laptop yang tuan-tuan akan sebarkan kepada semua prospek tuan-tuan termasuk sekali dengan wording ataupun copywriting yang disebut oleh Encik Daniel tadi tu. Tuan-tuan boleh edit balik dan tuan-tuan sebarkan kepada orang-orang yang kenal dengan tuan-tuan ataupun grup-grup tuan-tuan. Okey. Jadi sebenarnya insya-Allah kita buat step by step ni sebab kerana ramai yang mungkin tak faham. Tapi sebenarnya tuan-tuan kalau tuan-tuan dah faham, tuan-tuan dah boleh je upgrade je buat wording sendiri. Tapi tak apa. Nanti kami bantu insya-Allah. Okey. Baik. Ada soalan lagi? Okey, tuan-tuan. Tapi jangan risau, kita NET ni adalah kalau kata kita dah attend NET 1, 2, 3, kalau kata kita masih lagi berminat untuk attend, kita memang ada buka untuk program NET ni sepanjang minggu. Jadi kita boleh recall balik lah. Dan kita pun ada program recharge. Kita ada training recharge. So dalam recharge tu mungkin kita akan lebih mendalam lah. Kita ajar pasal penggunaan sistem, pasal marketing, macam mana kita nak jual, strategi-strategi yang kita boleh guna. Okay. So kat situ kita akan bantu. Ada soalan? Saya ingat soalan Mat ni pun agak sama. Link agent sama dengan link affiliate sama. Pendaftaran, kita ada link untuk link affiliate kita untuk login dan dalam selepas kita login dalam sistem kita boleh dapatlah kita punya link affiliate untuk setiap kategori produk. Okey, ada soalan? Mungkin kalau ada 1, 2 sebelum kita akhiri kita punya community. Jangan malu tuan-tuan. Kalau ada nak bertanya silakan. Kita buka juga di ruang komen. Kalau kata tu nak bertanya di ruang komen pun silakan.
Okay, nak tanya. Okay, Assalamualaikum. Salam. Apa nama, mungkin kita permulaan nak jadi ejen ni, mungkin ada link ke apa ke, any flip ke, ataupun ada katalog, kita kena study dulu ke macam mana, nak tengok barang-barang dia. Jadi malam besok kata nak apa, nak tunjuk barang kan, jadi mungkin kita boleh lebih bersedia kot malam besok, 1-2 hari ni ke. Okay, baik. Terima kasih Lydian Friend. Siapa yang tadi nama dia? Panggil Didi Kalau je, panggil Didi. Bagi Didi. Okey, baik. Berkaitan dengan produk ataupun katalog yang apa yang kita ada kan. Jadi kita kena tahu juga sebelum kita nak jual sebenarnya pemborong komputer Selangor ni jual apa. Jadi kat situ sebenarnya kalau kata kita dah daftar sebagai ejen, kita boleh login ID ejen kita. Di sana kita boleh lihat kategori-kategori produk yang apa yang PKS ada lah. So kita ada beberapa kategori, antara dia kita ada computer set, kita ada CPU, kita ada laptop, kita ada graphic card, kita ada aksesori, kita ada printer, kita ada keyboard mouse. So barang-barang yang berkaitan dengan komputer lah. So kat situ jadi boleh lihat barang-barang kita dan boleh tengok juga harga yang kita tawarkan lah. Nah, dan kat situ juga di bahagian link affiliate tu, kat situ kita boleh lihat kategori barang tu, di mana ada barang yang commission dia agak tinggi dan ada barang yang commission dia agak rendah di situ. Nah, yang itu semua nanti kita akan ajar pada training NAT 2 dan 3 insyaAllah. Okey, jadi Didi, semoga menjawab. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Ada soalan lain? Mungkin soalan terakhir untuk kita malam ni, jika ada. Ada? Untuk pengetahuan juga berkaitan dengan kita punya group official agent, di sana sebenarnya kita dah sering kali kita share, kita ada satu link iaitu OneDrive punya link. So di sana dalam OneDrive punya link memang kita akan share kita punya konten lah, konten-konten yang boleh diguna pakai oleh semua ejen, seperti gambar-gambar barang-barangan yang kita, seperti kita punya copywriting, seperti video-video marketing. InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan update lah konten-konten marketing di sana, supaya semua ejen-ejen kita boleh guna pakai konten yang kita ada tu untuk buat jualan. Nanti boleh scroll balik lah, mungkin ejen-ejen baru nanti kita akan share balik. Okey, jangan lupa share video malam ni. InsyaAllah setiap kita punya kelas memang kita ada buat recording dan kita akan upload dalam kita punya channel YouTube kita, dan di sana boleh tengok lah insyaAllah. Nanti kita akan share juga kita punya link. Okey, ada soalan? Mungkin kalau ada. Okey, baik. So kalau tak ada, saya ingat saya serahkan balik kepada Atau Irwan atau Ustaz untuk mengakhiri kita punya kelas training pada malam ni. InsyaAllah. Silakan. Okey, tuan-tuan, bagi saya sebelum saya serahkan kepada Encik Irwan, bagi saya pada tuan-tuan, saya minta kepada tuan-tuan untuk esok kita jumpa lagi pukul 9 malam untuk kita settlekan NAT 2. Tuan-tuan, NAT 2, tuan-tuan akan tahu tentang career development, dan sangat penting tuan-tuan supaya tuan-tuan ada target. Okey, dalam bisnes kita kena letak target. Kita bukan hanya just biasa-biasa. So tuan-tuan pun nampak tadi golden rules yang ada dalam PKS, dan inilah mentaliti yang perlu kita ada. Dan tuan-tuan, kita saling ingat mengingati, kita kena sentiasa mentaliti full time, jangan kita tak disiplin, dan kita kena sentiasa upgrade diri kita. Jadi tuan-tuan, esok kita jumpa pukul 9 malam untuk NAT 2. Dan tuan-tuan juga komit pada hari Ahad iaitu NAT 3. Dan tuan-tuan selepas itu, tuan-tuan bebas berkelana. Dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan mencapai target sale yang tuan-tuan idamkan, insya-Allah. Okey. Jadi sekarang itu dulu, Cik Irwan, last. Okey, terima kasih Ustaz.
So terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang pada malam ni, yang hadir pada malam ni, yang cuba yang dah luangkan masa kepada kita. Saya jangkakan tadi dalam sejam je, tapi ni terlajak 1 jam setengah. Minta maaf atas kekurangan kami. InsyaAllah yang ada pada malam ni, saya tengok tadi ada Tuan Zazli baru masuk tadi. Mungkin tak dapat apa yang input yang awalnya. InsyaAllah harapan saya yang ada pada malam ni boleh terus continue ke besok malam. Perjanjian kita pukul 9 malam juga. InsyaAllah kita akan lebih kurang 1 jam. So yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan kami sendiri. So kami sudahkan majlis ini dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As. Allahumma salli ala Subhanakallahumma. Ya, Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.